استغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم إلى هدرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الأعظم مشايخنا خصوصا إلى مضيف محمد عبد اللطيف صالح الحسن وأولياء الله الصالحين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا المرحوم الشيخ مرحوم سيدنا لهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. Tuan-tuan yang diberkati Allah sekalian, kita masuk bab yang terakhir dalam pembahasan tauhid kitab Bidayatun Subyan. Sikit lagi nak habis tauhid. Lepas ni kita masuk fiqh tu. Bermula sekalian rasul yang lain, iaitu seumpama nabi kita juga. Bermula sekalian rasul yang lain, rasul selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu seumpama nabi kita juga. Mereka ni bersifat dengan sifat yang wajib bagi rasul. Sini tiga lah. Siddiq, al-amanah, yang tiganya tabligh. Cuma yang beza ni kedudukan juga. Martabat dia beza. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, martabat dia lebih tinggi daripada rasul yang lain. Sayyidul Anbiya, ketua para nabi, ketua para rasul. Dan adapun yang harus pada zat mereka itu, alaihimus salatu wassalam. Ini kita nak bahaskan sifat yang harus bagi rasul. Adapun yang harus pada zat mereka itu balik pada para rasul. Alaihimus salatu wassalam. Yang wajib kita ketahui,
wajib di sini wajib pada syarak, tuan-tuan. Maksud wajib di sini wajib pada syarak. Yang mana di kitab tulis wajib di sini wajib pada syarak, bukan wajib pada akal. Yang wajib kita ketahui dengan tafsirnya itu. Tafsir ni bahasa Arab, bahasa Melayu terperinci. Maka iaitu satu sifat jua. Sifat yang harus bagi Rasul ni ada satu saja. Apa dia, tuan-tuan? Iaitu al-aghradul basyariyah. Al-aghradul basyariyah. Shin bariatan, tuan. Bashar, basyari. Al-aghradul basyariyah. Betul kan? Kalau shin tu bari bawah, betul kan bari atas. Al-aghradul basyariyah tu al-aghradul basyariyatu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah kal maradi wa nahwi. Artinya iaitu segala perangai manusia yang tiada membawa kekurangan pada martabat mereka itu yang tinggi, seperti sakit yang sedikit dan seumpamanya. Ini, tuan-tuan, ini sifat yang harus bagi Rasul. Apa sifat yang harus bagi Rasul? Iaitu segala perangai manusia. Para Rasul ni bersifat dengan sifat manusia yang tiada membawa kepada kekurangan. Contohnya makan minum, tuan. Di antara sifat manusia makan minum. Maka para Rasul itu makan, para Rasul pun minum juga. Tidur, rehat. Iaitu segala perangai manusia yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang tinggi, seperti sakit yang sedikit. Para Rasul pun sakit juga macam kita. Tapi tidaklah sampai menjatuhkan martabat mereka. Sebab tu ada cerita pasal apa? Nabi Ayub alaihissalam yang sampai apa? Ada yang mengatakan sampai keluar ulat. Itu ada ulama mengatakan cerita tu tidak boleh diguna pakai. Sebab ada mengatakan cerita itu adalah cerita Israiliyat, cerita yang mereka oleh Bani Israel. Sebab bila cerita tu orang dengar macam tak apa elok lah, menjijikkan. Sampai jadi macam itu sampai keluar ulat. Itu kan menjatuhkan martabat. Maksudnya para Rasul mereka sakit tapi tak sampai menjatuhkan martabat mereka. Sihir sama juga. Rasulullah SAW pernah kena sihir, tapi tak seteruknya. Para Rasul makan juga macam kita makan. Cuma makan mereka tak samalah kebanyakan manusia. Mereka makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu di antaranya sunnah Rasulullah SAW. Tidur mereka pun terlalu sedikit. Tidur juga, tapi tak sama macam kebanyakan manusia yang lain. Ini tuan. Ini sifat yang harus bagi Rasul, iaitu bersifat dengan sifat manusia. Kita sebut harus, tak boleh kata wajib. Tak boleh kita kata para Rasul ni wajib bersifat seperti sifat manusia. Kalau kita kata wajib, sifat yang buruk pun ada para Rasul. Sebab tu dihukumkan harus sahaja. Apakah hukum para Rasul bersifat dengan manusia? Hukum ni harus, bukan wajib.
Kalau wajib, kalau kita kata wajib para rasul bersifat seperti sifat manusia. Kalau kita kata macam itu, sifat yang tak baik pun ada para rasul. Mencuri, berzina, maka perkara ni mustahil. Akal tak boleh terima jika para rasul ni membuat perkara yang tidak elok. Lawannya wajib sekalian mereka itu berperangai dengan perangai yang tersebut itu, atau mustahil, iaitu mustahil. Akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima jika kita kata para rasul itu wajib bersifat dengan sifat manusia. Seperti mana yang saya nyatakan tadi lah. Kalau wajib bermaksud sifat yang tak baik pun ada pada rasul. Adapun tanda harus perangai manusia bagi mereka itu, adapun tanda harus, dalil mengatakan harus perangai, tanda harus perangai manusia bagi mereka itu, tanda mengatakan para rasul ini harus bersifat dengan sifat manusia, maka iaitu nyata dipandang jatuhnya. Nyata dipandang jatuhnya. Maksud jatuh ni berlaku. Ini bahasa lama. Jatuh ni berlaku. Nyata dipandang jatuhnya, berlakunya dengan mereka itu alaihimus salatu wassalam. Memang kita dah maklum lah. Dalam hadis, dalam Quran pun ada mengatakan Rasul ni makan macam kita makan, minum seperti kita minum. Itu perangai manusia, tapi perangai yang baik. Maka inilah empat sifat, iaitu 3 yang wajib, 1 yang harus, dan lawannya 4 pula. Maka jadilah 8 sifat. Inilah yang masuk dalam makna kata kita Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Bila kita sebut Muhammadur Rasulullah, 8 sifat masuk pada Muhammadur Rasulullah. 3 yang wajib, 3 lagi yang lawan dia, dan 6. 1 yang harus, lawan bagi harus, dan jadi 8. Tuan-tuan, disebut Muhammadur Rasulullah, ada 8 sifat yang masuk pada Muhammadur Rasulullah. 3 yang wajib, 3 yang wajib, lawan dia pun ada 3. Dah berapa? 6. Harus ada 1. Lawan bagi harus 1 juga. Dah 2. 2 tambah 6 lah 8. Dan jika dihimpunkan yang 8 ini dengan yang 42 dahulu itu, jika dihimpunkan yang 8 ini dengan yang 42 dahulu itu, ni tuan-tuan, yang mana 42 ni? Ingat lagi tuan-tuan. Muka suat sebelah. Kalau yang Jawi ni bawah sekali. Yang 42 yang mana? Dan jika dihimpunkan yang 24 yang masuk pada istighna dengan yang 18 yang masuk pada iftikar, jadilah 40 sifat. Tengok balik pada ketuhanan. Pada la ilaha illallah ada 42 sifat yang masuk. Muhammadur Rasulullah ada 8 sifat yang masuk. 42 campur 8 berapa? 50. 42 campur 8 berapa? 50. Dan jika dihimpunkan yang 8 ini dengan yang 42 dahulu itu, maka jadilah 50 sifat
yang terkandung dalam makna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayat dia pendek, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi perbahasan dia lebih daripada satu muka surat. Ini tuan-tuan. Bila sebut La ilaha illallah, ada 42 sifat yang masuk. Rasul La ilaha illallah 42 sifat yang masuk. Muhammadur Rasulullah ada 8 sifat yang masuk. Semua sekali 50. Demikianlah yang tersebut dalam kitab Kifayatul Awam. Satu kitab tauhid, nama dia Kifayatul Awam. Bahasa Arab tuan-tuan. Saya ada belajar tuan-tuan, tapi tak sempat nak habiskan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah habis berkenaan dengan perbincangan masalah tauhid. Itu apa yang kita belajar sebelum ni, kita kena ingatlah, terutamanya kepahaman tentang sifat 20. Ada apa soalan yang tuan-tuan nak tanya? Tak ada ya? Kitabus Shalah. Ini dah masuk bab fiqh tuan-tuan. Kitabus Shalah. Ini satu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Bermula makna sembahyang pada syarak. Apa maksud sembahyang? Solat. Kalau pada bahasa as-solah ni maksudnya doa. Saya doa. Kalau pada syarak, apa maksud sembahyang ni? Bermula makna sembahyang pada syarak iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusah. Apa maksud tuan? Artinya beberapa perkataan. Dan sembahyang ni kita ada rukun sembahyang. Rukun sembahyang ni ada 13. Rukun yang 13 ni ada yang berbentuk perkataan. Contohnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir yang pertama. Ini yang kita nak akan bahas tuan. Apa syarat-syarat takbiratul ihram? Boleh tak kita panjangkan hamzah tu? Allahu Akbar. Itu yang berbentuk rukun, yang bentuk perkataan. Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Dalam sembahyang ni ada juga yang bentuk perbuatan. Contoh yang berbentuk perbuatan ni berdiri betul, rokok, i'tidal. Itu sebagai contohnya perbuatan, yang bentuk perbuatan. Ada yang di dalam hati. Di dalam hati ni satu saja, dia panggil rukun qalbi, rukun hati, iaitu niat. Niat tempat dia di dalam hati. Niat tempat dia di dalam hati. Artinya beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai akan dia dengan takbiratul ihram. Takbirnya ada dua. Takbiratul ihram, satu lagi takbir intiqalat. Takbiratul ihram, takbir yang pertama, Allahu Akbar, itu dipanggil takbiratul ihram. Ihram, mengapa dia panggil takbiratul ihram? Perkara-perkara yang sebelum kita takbir, bila kita dah takbir dah tak boleh buat, hukum dia haram. Maka dia panggil takbiratul ihram. Contohnya makan minum.
Sebelum kita takbir, kita boleh makan. Tapi bila dah takbir, tak boleh makan. Makanan itu tak boleh melepasi kerongkong ni, makhraj huruf kha, huruf ghain, huruf kha. Itu maksud takbiratul ihram. Yang dimulai akan dia dengan takbiratul ihram dan disudahi akan dia dengan salam. Dimulai akan dia dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Nanti kita akan bahas insya-Allah tuan-tuan, satu persatu tentang rukun sembahyang. Boleh tak kita kalau jadi makmum, kita serentak dengan tuan imam? Tuan imam belum habis takbir lagi, kita dah takbir. Macam mana hukum sembahyang kita? Beri salam bersama. Imam belum beri salam, kita dah beri salam. Nanti kita akan bahas apa hukum dia. Dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi akan dia dengan salam. Nak bagi salam pun ada dia punya syarat pun tuan. Kalau kita bagi salam, salamun alaikum, sah ke tidak? Kita buang alif lam. Kami assalamualaikum warahmatullahi. Ini dia buang alif lam, lamun ta'arif. Ataupun dia terbalikkan, alaikumussalam. Tengok untuk imam bagi salam, assalamualaikum, dia jawab kat belakang. Macam mana hukum dia? Ada tuan-tuan yang kitab ni ya. Disudahi akan dia dengan salam dengan beberapa syarat yang tertentu. Dengan beberapa syarat yang tertentu. Bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Pertamanya Islam. Pertamanya apa? Islam. Bila sebut Islam, tak keluar ni orang kafir. Yang keduanya akil. Akil ni bahasa Arab, bahasa Melayu berakal. Tuan-tuan tulis. Akil maksudnya berakal. Disebut berakal, tertolaknya orang gila, majnun. Orang gila tak wajib sembahyang. Ketiganya baligh. Ketiganya apa? Baligh. Orang kita sebut cukup umur. Baligh. Selalu saya nyatakan sebelum ni tanda-tanda baligh. Tuan-tuan kena ingatlah. Tanda-tanda baligh dalam bab fiqh ni ada 3 tanda. 2 ada pada lelaki perempuan, 1 ada pada perempuan sahaja. Tanda-tanda baligh ada 3. 2 ada pada lelaki perempuan, 1 sahaja pada perempuan sahaja. Apa yang ada lelaki perempuan? Tanda-tanda baligh yang pertama apa? Cukup umur 15 tahun. Apa tuan-tuan? Cukup umur 15 tahun ikut kalender Islam. Pakcik kena balik lagi. Umur pakcik dah berapa dah? 40 dah. Pakcik kena balik dah 40 tak balik lagi. 15 tahun. Cukup umur 15 tahun bagi lelaki perempuan. Itu tanda baligh yang pertama. Tanda baligh yang kedua, ingat lagi. Khurujul mani. Keluar air mani tuan-tuan. Tanda baligh yang kedua, keluar air mani bagi lelaki dan perempuan
dalam keadaan jaga ataupun dalam keadaan mimpi, dua-dua sekali. Umur 9 tahun. Itu kena ingatlah. Tanda balik yang kedua, keluar air mani bagi lelaki dan perempuan, sama ada dalam keadaan mimpi ataupun dalam keadaan jaga. Keadaan jaga ni biasanya dia keluar melalui tangan sebagai contoh, onani. Umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Tapi kalau budak tu umur 7 tahun, dia keluarkan air mani, belum balik lagi lah. Sebab syarat dia 9 tahun. Khurujul mani. Bila disebut mani, minta maaf tuan-tuan, dalam bab fiqh ni kena nyatakan, tak boleh nak sembunyikan. Bila disebut air mani, maka terkeluarlah air wadi dengan air mazi. Ni ramai yang tak tahu tuan-tuan. Sekarang ni ramai nak kahwin, nak menikah, bila kita soal dia apa beza air mani, air mazi, air wadi, dia tak boleh nak jawab. Ini masalah tuan-tuan. Kalau kita tanya dia, apa beza? Awak nak nikah ni, saya nak nikahkan awak. Saya nak tanya satu soalan. Apa beza air mani, air mazi, air wadi? Tiga-tiga cahaya putih. Tak boleh jawab. Sebab apa? Tak belajar. Tuan-tuan, kena ingatlah, apa tanda-tanda air mani? Ingat lagi? Ada 3 tanda kata Imam Nawawi. Air mani ni nak kenal ada 3 tanda. Yang pertama, air mani ni dia keluar dalam keadaan memancut. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Quran, bima'in dafiq. Air mani dia keluar dengan memancut. Itu tanda air mani yang pertama. Ustaz, dia tak memancut, tapi ada tanda yang kedua ni. Yang kedua, tanda air mani, dia ada bau. Tanda air mani yang kedua pun tuan, dia ada bau. Bau apa? Kalau dia kering, bau dia seperti putih telur. Kalau dia basah, seperti tepung gandum yang diuli. Itulah air mani. Tapi kalau cium buah hancing, itu bukan air mani, itu air kencing. Air mani kalau dia kering, bau seperti apa? Putih telur. Bila dia basah, seperti tepung gandum yang diuli. Itulah air mani. Air mazi dengan air wadi dia tak ada bau. Itu beza dia. Air mani dia ada bau. Ini tanda yang kedua bagi air mani. Yang pertama memancut, yang kedua ada bau. Ustaz, pertama pun tak ada, memancut pun tidak, yang kedua dia pun tak ada bau, tapi dia ada nombor 3 ni. Nombor 3 ni kata Imam Nawawi, bila dia keluar automatik badan jadi lemah. Badan jadi lemah. Automatik badan jadi lemah. Itu air mani. Sebab tu orang yang selalu keluar air mani ni bahaya. Kalau dia tidak makan ataupun minum sesuatu yang boleh menambahkan tenaga, bahaya. Ada orang dia ada orang kena penyakit, dia panggil sesil baul, sesil mani. Selalu kita dengar sesil baul, kencing tak tos tu. Ada juga orang kena penyakit air mani dia keluar. Ada kes macam itu. Last sekali mati, bahaya. Sebab mani ni bila keluar, air mani bila keluar ni,
ibarat zat badan kita pun keluar juga. Sebab tu kita lemah. Sebab tu kena mandi. Tu kena makan, minum benda yang tambah tenaga. Contohnya madu, korma. Sebagai contohnya tu. Ini nombor 3. Tanda-tanda air mani nombor 3 apa? Dia bila keluar, automatik badan kita jadi lemah. Itu tanda-tanda air mani. Kalau tak ada 3 tanda ni, tidak memancut, tidak ada bau dan tidak melemahkan badan, tapi dia keluar dalam keadaan bernafsu, maka itu dipanggil air mazi. Air mazi. Air mazi ni dia melekit juga macam air mani, cuma air mani dia pekat daripada air mazi. Itu air mazi. Air mazi ni dia cecair putih yang keluar, dia keluar dalam waktu bernafsu, tapi dia tak ada tanda air mani. Itu air mazi. Cuma lagi segi suci ataupun tidak, air mani ni dia tak najis, tapi wajib mandi. Itu hukum air mani. Air mani ni dia tak najis. Kalau pakaian kita kena air mani, tak ada pakaian lain, seluar kita kena air mani, tak ada pakaian lain, lepas kita mandi kita pakai balik, boleh, sah. Sebab air mani dia tak najis, cuma wajib mandi sahaja. Berbeza dengan mazi. Air mazi najis. Kalau kena kat spender kita, kena basuh spender kita kalau kita nak sembahyang, tapi tak wajib mandi. Air mani tak najis, tapi wajib mandi. Air mazi najis, tapi tak wajib mandi. Itu beza dia. Air mani ni walaupun dia tak najis, tapi dia bukan kategori air mutlak. Lepas tu kadang-kadang orang tanya kita, kalau macam Ustaz, kalau kita kumpulkan banyak air mani itu, kita buat wuduk. Ya Allah, ya Tuhan tu, tak ada air lain. Mana boleh melekit tak? Air mani ni dia bukan jenis air mutlak. Dia cecair. Dia bukan air mutlak, cuma dia tak najis. Dia wajib mandi sahaja, walaupun setitik keluar. Walaupun air mazi itu, air mani itu keluar walaupun setitik, tetap kena mandi. Begitu juga dengan air mazi. Air yang ketiga dia panggil air wadi. Waw alif dalia. Wadi. Air wadi. Ini cecair putih juga. Dia pekat macam air mani, tapi sebab dia keluar tu bukan nafsu, bukan disebabkan nafsu. Air wadi. Dalam kitab sebut air wadi ni dia keluar disebabkan angkat benda berat ataupun terlalu letih, terlalu penat. Itu air wadi. Dia angkat benda berat, lepas tu dia pergi bilik air, tengok air ada cecair melekit. Contoh dia angkat kayu balak ke apa, pergi tandas, tengok-tengok dari dia melekit pula. Alamak, takkan air mani, takkan dengan kayu balak membuat nafsu, berat lah. Dan kayu balak membuat nafsu memang berat lah. Air itu bukan air mani, itu dipanggil air wadi nama dia. Dia panggil apa? Air wadi. Dia keluar disebabkan angkat benda berat. Apa hukum air itu? Najis, tak wajib mandi. Tu kalau orang tak faham, dia tiap air dia mandi wajib. Apa pasal kau masuk bilik air kami lama lagi? Saya keluar air mani lah Ustaz. Takkan kau angkat benda berat, angkat kayu balak, kau nak suruh. Rupa-rupanya itu air wadi. Sebab pentingnya belajar tuan-tuan. Itu perbezaan air mani, air mazi dengan air wadi. Yang ada kaitan dengan baligh ni,
air mani. Keluarnya air mani bagi lelaki dan perempuan dalam keadaan bermimpi. Mimpi, orang budak tertidur mimpi keluar air mani, ataupun dalam keadaan jaga, dia gunakan tangan dia sebagai contoh, dia buat onani ke apa, keluar air mani, dia kira bala jika umur dia dah cukup 9 tahun. Tanda yang ketiga balik ada pada perempuan sahaja, iaitu kedatangan darah haid umur 9 tahun. Ini khusus bagi orang perempuan. Kedatangan darah haid umur 9 tahun ataupun hampir 9 tahun. Yang dimaksudkan hampir 9 tahun ni, kalau darah tu datang kurang daripada 16 hari. Kalau darah tu datang kurang daripada 16 hari. Contohnya 10 hari lagi umur dia 9 tahun. 10 hari lagi umur dia 9 tahun, keluar darah, itu darah haid. Tapi kalau darah tu keluar atas daripada 15 hari, contohnya 20 hari lagi, 20 hari lagi sebelum umur dia 9 tahun datang darah, kata ulama itu bukan darah haid, itu dipanggil darah fasid, darah penyakit. Dia mesti 16 hari ke bawah. Kedatangan darah haid umur 9 tahun ataupun umur dia hampir 9 tahun. Ini bagi perempuan sahaja. Ini tanda-tanda balik. Yang pertama Islam, yang keduanya berakal, yang ketiganya balik. Balik ada 3 tanda dalam bab fiqh. Ulang sekali lagi. Yang pertama, cukup umur 15 tahun ikut kalender Islam bagi lelaki dan perempuan. Yang kedua, tanda balik keluar air mani bagi lelaki dan perempuan, sama ada dalam keadaan jaga ataupun dalam keadaan mimpi, umur 9 tahun. Tanda yang 3 balik kedatang darah haid umur 9 tahun ataupun hampir 9 tahun. Habis tuan. Keempatnya tengok kita syarat wajib sembahyang yang keempat apa? Suci daripada haid dan nifas. Kalau dia datang darah haid tak wajib sembahyang, itu juga ini nifas. Kelimanya masuk waktu. Belum masuk waktu tak wajib sembahyang. Bila dah masuk waktu barulah wajib sembahyang. Bermula syarat sahnya itu 9 perkara. Wallahu a'lam. Nanti kita akan sambung tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau bukakanlah bagi kami syurga, ya Allah, pintu-pintu ilmu dan pintu ma'rifah, ya Allah. Kau bukakanlah bagi kami syurga, ya Allah, pintu-pintu ilmu dan pintu ma'rifah, ya Allah. Kau tunaikanlah segala hajat kami, ya Allah. Kau tunaikanlah segala hajat kami, ya Allah. Hajat kami dunia dan akhirat, ya Allah. Dengan kemudahan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat surah Al-Fatihah dimulai dengan salawat dan salam dengan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa dawimu 'ala dhikri ghanihi haqiqatan takun ghawinan fattaba'u lintaba'u yasriku la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah.